Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Suratul Alaq ayat yang pertama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan kefahaman tentang agamanya. Hadis sahih, sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Yang dikasihi lagi dihormati yang berbahagia pengurusi, tuan imam, seluruh ahli jawatan kuasa, para pegawai masjid, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya, taufik dan hidayahnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di kesempatan pada malam ini mengajak diri saya dan kita semua untuk sama-sama kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta syariatnya yang diturunkan kepada kita, yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia, sama ada kepada manusia itu sendiri ataupun selain daripada mereka, sama ada manusia itu di antaranya yang beriman kepada Allah ataupun yang sebaliknya, yakni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah disempurnakan oleh baginda selama 23 tahun di Mekah dan juga di Madinah, adalah satu sistem mengurus kehidupan manusia secara bertuhan, secara beragama dan secara berundang-undang, supaya manusia hidup dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang aman, dan mereka mendapat kejayaan di dunia serta membawa kepada kejayaan di akhirat.
sesuai dengan doa yang seringkali kita doakan seusai daripada salat kita dalam surah Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamat daripada api neraka Allah. Jadi hidup kita di Allah Subhanahu wa taala ini berpandukan kepada syariat, maka hidup kita hidup dengan penuh kesejahteraan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kerahmatan, penuh dengan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada orang Islam, bahkan kepada orang bukan Islam itu sendiri. Sebagai contoh, kita bercuti 2-3 hari ini sempena meraihkan tahun baru Cina. Happy New Year. Tahun baru Cina. Yang kita berada dalam negara Malaysia ini, negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya, negara yang hidup masyarakatnya dengan masyarakat yang majmuk, negara yang sangat unik. Sejak bertahun kita hidup dengan keadaan yang aman, hidup dengan keadaan sentosa, hidup dengan keadaan sejahtera. Walaupun di sana ada isu-isu, walaupun di sana ada perkara-perkara sensitiviti yang mengganggu gugat, tapi kita dapat mengatasinya dengan keadaan yang baik. Nak menunjukkan bahawa inilah agama rahmat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini saudara-saudara seinsan kita menyambut tahun baru Cina dengan menjadikan tahun ini tahun Arnab, kan? Menjadikan tahun ini tahun Arnab. Menurut kalender zodiak Cina, tahun ini jatuh tahun Arnab. Zodiak ni adalah nama ataupun istilah lain yang digunakan kepada gugusan-gugusan bintang yang melingkari matahari. Mudah kita kata, dia adalah satu perkiraan tahunan yang dibuat oleh manusia untuk mengira ataupun membilang perjalanan kehidupan manusia di dunia ini. Yang zodiak ini ditetuskan di zaman pemerintahan Yunani 2000 tahun sebelum Masihi, lahirnya Nabi Allah Isa lagi. Dan zodiak ini di setiap bangsa dan agama dia ada. Zodiak Yunani, zodiak Greece, zodiak Mesir, zodiak Cina, tidak terkecuali. Cumanya Cina ini zodiak dia, perkiraan perjalanan kehidupan tahunannya itu diambil daripada personality ataupun identiti berasaskan kepada binatang. Yang mereka meletakkan bahawa dalam kehidupan mereka itu, putaran mereka itu mengikut putaran bulan dan juga matahari. Dipanggil sebagai Al-Qamari. Seperti mana kita adanya tahun Hijrah, adanya tahun Masihi. Orang Cina pun sama juga. Dalam tahun zodiak orang Cina ni, saya nak berkongsi malam ni, dan nanti kita nak lihat apa yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan. Dia menjadikan Allahumma salli ala Muhammad dalam setahun tersebut 12 bulan.
Dan setiap tahun tersebut berputarnya kepada 12 ekor binatang. Bermula daripada tahun tikus, disusuli dengan tahun lembu, tahun harimau dan tahun Cina, tahun arnab. Sampailah tahun khinzir, babi. Tahun ni tahun arnab. Apabila mengambil daripada personality Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada arnab ni, maka di sana lahir pemahaman daripada kalangan orang-orang Cina ni, Tianghua ke Mandarin ke apa pun bangsa dan juga suku kaum dia. Di sana ada semangat yang mereka ambil, ada personality, karakter yang dia orang ambil daripada arnab tersebut, sama ada secara positif ataupun secara negatif. Dah esok tahun baru Cina dah, cerita pasal tahun baru Cina malam ni sikit. Tak apa dah, ke orang terbauk tak boleh. Ada orang Cina kat sini? Tak ada. Saja kita kongsi maklumat, informasi. Selagi kita nak tengok diri kita, apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi cerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara personality ataupun karakter positif pada batang tubuh ataupun diri seekor arnab, bagi pemahaman masyarakat Cina, dia ada beberapa sifat positif. Di antaranya, dia peka kepada persekitaran dia. Yang kedua, dia bijaksana. Yang ketiga, dia berkelakuan baik. Siapa yang berarnab, dia tahu lah. Kadang-kadang arnab ni dia lebih syok daripada kucing. Kelakuan dia tu, dia tak agresif seperti kucing. Kucing ni dia binatang pemburu, arnab bukan binatang pemburu. Kelakuan dia jauh lebih baik daripada kucing dari sudut agresifnya tu. Dia senang menerima orang yang berada di sekeliling dia. Arnab ni dia boleh bermasyarakat. Kemudian dia sopan dan dia berjiwa yang sangat lembut, yang sangat halus. Sifat positif arnab ni, masyarakat Cina tahun ni ambil masuk, semakkan dalam diri mereka, mereka pegang sepanjang tahun ni. Sebab tu orang yang bijak dalam ilmu psikologi dan diplomatik, dia nak deal, dia nak negotiation, dia nak buat diplomatik dengan orang Cina, dia akan ambil unsur ni. Dia bukan berpegang kepada semangat ketuhanan, kepercayaan i'tiqad. Tuan-tuan kena sedar, tahun baru Cina ni dia bukan perayaan keagamaan seperti mana di Bali, seperti mana Taipusam, masyarakat Cina, masyarakat India. Dia bukan keagamaan, dia bukan bersifat perayaan ketuhanan. Dia adalah satu perayaan kebudayaan, satu perayaan meraihkan satu kejayaan, dan juga perayaan yang diraihkan kerana selamat daripada sesuatu malapetaka. Dan kalau kita tengok sejarah mari mana kalender tahun baru Cina ni banyak. Di antaranya yang menarik, di satu perkampungan Cina, di negara Cina, tembok Cina dululah, ada satu penduduk di satu penempatan. Mereka ini seringkali ditakuti, diselubungi dengan perasaan yang takut, yang amat takut. Kerana apa? Seringkali mereka ini diganggu oleh satu makhluk mistik, makhluk perosak, makhluk jahat yang mengganggu mereka ni. Hidup penuh dengan kebimbangan, hidup dengan penuh ketakutan, hidup penuh dengan kerisauan. Sehinggalah sampai satu hari datang seorang pendeta. Seorang pendeta ni dia mari, dia tengok keadaan masyarakat ni,
Dia tanya sebab apa berlaku macam ni, hidup dalam keadaan penuh ketakutan, kebimbangan, kerisauan. Maka ketua puak mereka ni cerita, kami ni takut kepada satu binatang mesti yang gerun, yang menakutkan dan sebagainya. Maka pendeta ni bagi panduan, bagi petua. Nak selamat daripada binatang ni, kena buat bising. Jangan senyap. Buat bising sokmo. Menyanyi, menari, ketuk gendang, seruling, buatlah apa pun. Yang kedua, ceriakan suasana dan keadaan. Pada waktu tersebut, di antara warna yang ceria dan juga menimbulkan suasana yang gembira, warna merah. Maka dipakailah dengan pakaian merah, digantung kain merah dan sebagainya. Apabila takdirnya binatang tu mari, binatang tengok suasana penduduk tersebut berubah. Dulu dia mari sunyi sepi, pasal apa? Orang takut. Akhirnya dia mari, orang jadi gembira, orang jadi seronok. Keadaan pun terang menerang, makhluk tu pun lari. Sampai daripada tu tak mari-mari dah binatang tersebut selamat. Yang kebetulan perkara itu mereka lakukan di awal tahun, maka daripada situlah diambilnya permulaan tahun baru Cina. Maka kalau kita lihat bagaimana orang Cina meraihkan hari tahun baru dia, dengan naga, tarian naga dia, dengan gendang, dengan kumpang dia, dengan kemeriahan, mercun dia, papa lagi tak habis mercun papan tu lagi duduk bising. Dengan pakaian dia warna merah, warna cerah, warna emas dan sebagainya. Tu cerita dia. Meraihkan kegembiraan, bukan i'tiqad, kepercayaan kepada Tuhan. Baik itu ulama menjelaskan tidak salah kita meraihkan hari tahun baru Cina ni dengan mereka dan kita mengucapkan kongsi fakcai. Dia tak sama kita meraihkan hari Christmas, hari Natal. Dia tak sama kita meraihkan hari Deepavali, hari Thaipusam. Bukan kata nak meraihkan bersama dengan mereka ni, nak ucap sama Merry Christmas, nak ucap hari Natal, nak ucap Deepavali pun tak boleh, haram. Kerana agama-agama ini, kerana perayaan-perayaan ini adalah perayaan keagamaan dan juga i'tiqad ketuhanan kepada Tuhan dia selain daripada Allah. Maka sebab tu haram hukum dia kita nak mengucapkan perkara tersebut, apatah lagi nak meraihkan perayaan tersebut bersama dengan mereka. Sebaliknya tahun baru Cina tak. Jadi nak cerita dia tu. Jadi daripada Allahumma salli ala Muhammad, semangat ataupun daripada binatang arnab ini mereka ambil perkara yang positif. Dalam masa yang sama mereka menolak perkara yang negatif yang ada pada diri ataupun pada ciptaan arnab tersebut, yang mereka kena jauhkan, yang mereka nak kena buang daripada diri mereka. Di antara sifat negatif yang ada pada diri arnab ni, dia tak tegah, dia tak serius. Kemudian dia suka berahsia, dia mudah tersinggung, mudah merajuk. Dia ni Allah SWT pengecut, takut. Dan dia ini Allah SWT duk suka melihat perkara-perkara yang buruk daripada perkara-perkara yang baik. Ni dari sudut pandang lihat dan juga pegangan pada masyarakat Cina kepada arnab yang menjadi personality dan karakter bagi tahun baru Cina 2022 ni. Nanti 2023 pula dia mari tahun naga. Kita cerita pasal naga pula, umur panjang kita jumpa tahun depan pula. Ni kita cerita pasal arnab pula. Daripada apa yang menjadi pegangan ataupun yang menjadi sandaran dalam masyarakat Cina ini, sedarkah kita muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah melakarkan di dalam Al-Quran banyak
perkara-perkara yang berkaitan dengan binatang ni. Ni cerita dia. Bukan masyarakat Cina yang memulakannya. Bukan Allah Sayyidina Muhammad kita nak ambil seperti mana apa yang dipegang, yang dipakai oleh masyarakat Cina. Tapi kita nak lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal hayawanat, binatang-binatang ini di Al-Quran dengan penuh serius, sehingga kan sebahagian daripada nama-nama surah yang terkandung di Al-Quran yang mengandungi 114 surah, ada nama-nama surah yang diambil daripada nama-nama binatang. Tak payah pergi jauh. Surah yang kedua selepas Al-Fatihah, nama apa surah tu? Al-Baqarah. Lembu. Apa lagi tuan-tuan yang tuan-tuan tahu? Senarai mai? Orang terbauk ni tengok jadual kuliah mengaji hebat sakan. Mesti tahu dah. Apa lagi nama surah binatang yang Allah sebut dalam Al-Quran? Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu tak apa, bagi kita orang Melayu. Tak ada masalah. Surah apa lagi selain daripada Al-Baqarah, selain daripada lembu ni yang Allah sebut dalam Quran? Sebut satu dua. Tak boleh sebut, balik tak boleh makan. Kenapa makan? Nak makan dah sampai dah. Surah An-Namlu, surah semut. Apa lagi? Surah An-Nahli, lebah. Surah Al-Ankabut, surah Laba-Laba. Banyak tuan-tuan, kalau kita nak cerita dah. Dan di dalam Al-Quran tidak kurang daripada 7 binatang yang disebutkan Allah, dijelaskan oleh Nabi SAW, yang mempunyai karakternya, personalitinya, keadaan dirinya dengan manusia, sama ada yang positif ataupun negatif. Allah Subhanahu wa taala cerita jelas di dalam Al-Quran bagaimana ada lebih kurang 7 karakter binatang-binatang, personality yang ada pada binatang, ada pada manusia, yang boleh diambil pengajaran dan iktibar dalam kehidupan mereka. Sama ada perkara tersebut positif ataupun perkara tersebut negatif. Kita tengok satu-satu binatang tersebut. Kalau sempat habis 7 malam ni. Kalau tak sempat, mana hak sempat. Untuk pengajaran, untuk kebaikan, untuk pedoman dan panduan dalam diri kita. Yang pertama sekali, iaitulah tentang lebah. Bagaimana lebah? Tuan-tuan kenal lebah tak? Lebah ni pun Allah Sayyidina Muhammad, dia banyak keluarga dia, banyak kategori dia, banyak Allah spesies dia. Dia ada lebah kelulut, lebah tualang, lebah Australia, lebah Arab, macam-macam lah. Nama-nama saintifik dah tu tuan-tuan boleh tengok lah. Apa pun kategori lebah, spesies lebah, jenis lebah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia untuk satu tujuan. Allah Subhanahu wa taala cerita dalam suratul Nahli, surah lebah, bermula daripada ayat 68 sehingga ayat 69. Tuan-tuan ingat surah ni, ingat ayat ni. Suratul Nahli ayat 68 hingga 69. Bagaimana Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rushun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun.
Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, auha rabbuka, telah mewahyukan. Menurut ulama, satu-satunya binatang yang diwahyukan Allah kepada kehidupan dia adalah lebah. Kalau sebut wahyu ni tuan-tuan terfikir apa? Wahyu Nabi ya. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi, yang Allah turunkan kepada para rasul, wahyu. Kalau Nabi SAW, wahyu dia apa dia? Al-Quran ya. Tapi wahyu dari seluruh umum adalah bimbingan, panduan, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara binatang yang mendapat panduan, petunjuk, bimbingan langsung daripada Allah, lebah. Bagaimana Allah cipta lebah ni? Allah susun atur perjalanan kehidupannya. Allah ilhamkan kepada lebah ni, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan tempat-tempat yang hampir dengan kediaman manusia, yang didiami oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, bunga-bungaan. Lalu tempuhlah jalan Rabbmu, yakni perjalanan yang jauh, yang memudahkan bagimu. Maka dari perutmu, jadi dari perut lebah itu keluar minuman yang berwarna-warni, mukhtalifun alwanuh, yang berwarna-warni, yang kita panggil dengan madu ataupun al-asal, madu. Nah, di dalamnya fihi syifa'ul linnas, ada ubat yang memberi penyembuhan bagi manusia. Sesungguhnya pada hal itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni Allah membimbing, Allah memimpin, Allah memandu binatang yang namanya wahyu yang Allah berikan kepada lebah. Apabila binatang lebah ini mengambil wahyu dan panduan daripada Allah, maka bagaimana perjalanan kehidupan lebah ni? Perjalanan kehidupan lebah ni sangat tersusun, sangat teratur, yang akhirnya mengambil perkara-perkara yang baik, dia mengeluarkan perkara-perkara yang baik. Satu faedah yang kita boleh ambil daripada lebah melalui ayat ini, bagaimana seorang manusia kalau dia mengambil wahyu Allah sebagai panduan dalam hidup dia tak akan sesat, hidup dia bahagia dunia dan juga akhirat, hidup dia akan memberikan kebaikan kepada manusia ramai. Nabi SAW dah sebut, taraktu fikum amrain in tamaksaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya sekiranya kamu berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah wa sunnatu rasulih. Yang pertama kitab Allah, wahyu Allah. Yang kedua adalah Rasulullah, hadis Rasulullah, wahyu Allah. Tak akan sesat. Binatang lebah ni Allah Ta'ala tak bagi akal, Allah Ta'ala tak bagi kesempurnaan panca inderanya seperti kita. Manusia ni Allah Ta'ala bagi akal, Allah Ta'ala bagi kesempurnaan pada panca inderanya, tapi jauh daripada panduan wahyu. Dhallu fa'adhallu, dia sesat dan dia menyesatkan. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, walahum qulubun la yafqahuna biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Allah bagi dah kepada mereka penglihatan, mereka tak mau nak melihat. Allah bagi kepada mereka pendengaran, mereka tak mau mendengar. Allah bagi kepada mereka hati sanubari, mereka tak mau memikirkan, tak mau meneliti. Kal an'am, mereka tu seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih sesat. Nampak tak tuan-tuan?
bagaimana cantiknya Allah bimbing lebah ni. Allah suruh buat sarang di gunung-gunung, di pokok-pokok, dan juga dekat-dekat dengan kediaman manusia. Kemudian Allah suruh makan benda-benda yang baik. Kalau kita belajar dalam ilmu madu ni tuan-tuan, daripada ayat ini Allah dah cerita dah macam mana kita nak dapat madu yang asli, yang berkualiti. Orang duk cerita, kalau nak tahu madu tu asli tak asli, awak balik rumah. Kalau orang rumah kita marah, tu asli ya. Kalau tak marah, itu bukan asli. Melawak orang tua-tua. Madu bini yang kedua lah. Tapi daripada ayat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita, nak cari madu yang asli ni, ambil sumber lebah itu daripada gunung ganang, bukit bukau, pokok-pokok. Apabila kita nak beli madu, kita tanya kepada pembeli, madu ni ambil mana? Sebab apa tuan-tuan? Kajian yang dibuat, madu ni dia ada 3 cara nak tahu keasliannya. Yang pertama, petua orang tua-tua. Buh dalam peti ais tak beku, buh dalam pinggan, campur air sikit, busing-busing jadi sarang lebah. Semut tak hurung, tu petua orang tua-tua. Ada hak yang betul, ada hak tak betul. Banyaknya tak betul. Dah minta maaf lah pakcik-pakcik, setakat ilmu kita. Yang kedua, buat kajian di lab, sama ada di genom ke, di UKM ke, dapat result, dapat keputusan ni asli dengan peratus gula dan sebagainya. Itu kira dia lah madu macam ni daripada China bawa ke Malaysia, bawa ke lab, bawa ke pusat penyelidikan, semua asli belaka. Sedangkan hakikatnya tak asli. Jangan terpedaya. Yang ketiga, ini cara yang tertinggi, cara yang terbaik nak mengenal pasti madu yang asli, iaitu cara bersanad. Kalau Al-Quran tu dia ada sanad dia, hadis tu dia ada sanad dia, madu ni pun dia ada sanad dia. Sanad dia bermula daripada orang tuai, orang ambil, orang perah, ataupun orang Allah SWT keluarkan daripada sarang dia, kemudian Allah SWT dibotolkan, dijual. Kena ada rantaian sanad tu. Hak tu baru kita tahu kesahihan, keaslian dia. Payah tu Ustaz, dah nak dapat madu asli? Nak dapat madu hak tak asli, mata kedai ada RM10, RM5 buat kuih, buat kek. Jadi Allah Ta'ala cerita, yang pertama sekali madu tu dia duduk di gunung-gunung, di pokok-pokok. Dia mengambil nektar bunga yang banyak. Di alam Nusantara kita ni tuan-tuan, Allah kurniakan kepada kita satu lebah. Yang lebah ni dia tak boleh hidup di lain daripada alam Nusantara kita ni, bermula daripada Borneo sampailah ke Nepal. Termasuklah Malaysia, Singapura, Indonesia dan negara-negara sekitar. Iaitulah disebut sebagai lebah apis dorsata. Lebah apis dorsata ni bahasa kita ni lebah tualang. Lebah tualang ni tuan-tuan, lebah yang paling besar dalam spesies-spesies lebah. Lebah yang paling berkualiti madu dia dibandingkan dengan lebah-lebah yang lain. Dan lebah yang mengambil hampir 30,000 nektar bunga dan juga buah-buahan yang ada di hutan simpan di negara ataupun alam Melayu Nusantara kita ni. Dan lebah tualang ni dia tak boleh belah, dia tak macam lebah kelulut. Sebab spesies dia tualang. Tualang ni apa dia? Kita sebut petualang. Petualang tu dia orang yang bermusafir. Lebah ni dia orang yang merantau. Sebab itu tengok macam mana sarang dia lagi lama, lagi kuat, lagi besar dibandingkan dengan spesies-spesies lebah yang lain. Sebab itu tuan-tuan, ni keistimewaan Allah bagi kepada alam Melayu kita. Yang kedua, makanan, minuman yang baik-baik di dalam hutan. Allah Ta'ala sebut,
Nabi SAW yang kemudian sebut lagi yang ketiga, cara nak kenal madu ni, muqtalifun alwanuh, warna dia pelbagai. Dia bukan statik satu warna koko je, tak. Itu di antara ciri-ciri madu yang tak asli. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, muqtalifun alwanuh, warna dia pelbagai. Kalau madu yang kita duk beli tu dari dulu sampai sekarang statik je warna dia, cek balik lah. Mungkin hak tu gula Melaka, mungkin hak tu gula kerek dan sebagainya, wallahualam, kita tak tahu. Kita tak tuduh pihak tu lah. 80% kajian mendapati madu yang ada di pasaran adalah madu tiruan dan madu palsu. Bukannya menyihatkan, fihi syifa, bahkan fihi marid, ada penyakit. Sedangkan Allah Ta'ala sebut madu ni fihi syifa'ul linnas, pemberi penyembuhan kepada manusia. Tapi pasal apa kita duk amal madu ni duk sakit? Something pada madu ni, kena tengok balik ciri-ciri Allah sebutlah Al-Quran. Dan Nabi SAW menceritakan karakter madu ni yang perlu ada pada diri manusia. Kita nak tengok Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Ahmad bin Hanbal, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'min laka mathalin nakhlah, akalatit tayyibah wa wada'at tayyibah wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid." Ada 4 karakter lebah yang perlu ada dalam diri manusia yang beriman pada Allah. Siapa dia? Kita. Nabi SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu seperti lebah. Lakamathalin nahlah, seperti mana seekor lebah. Yang pertama sekali, dia makan adalah daripada sumber-sumber yang baik. Nampak? Buah-buahan yang baik, daun bunga-bunga yang baik. Orang beriman ambil makanan daripada sumber yang baik. Halalah tayyibah, halal lagi baik. Zaman sekarang ni tuan-tuan, 2 perkara ni jangan tinggal, jangan abaikan. Yang pertama, usaha dan terus usaha mencari yang halal. Biar orang kata kita ni cerewet, biar orang kata ni kita ni kolot, biar orang kata ni kita ni berkira. Yang paling penting masuk pada diri kita yang halal. Yang kedua, baik. Tak semua benda yang halal itu baik. Tak semua benda yang baik itu halal. Contoh, daging kambing baik, halal. Kena kepada kita yang banyak penyakit, tak boleh makan banyak-banyak. Walaupun dia halal, tapi baik dia untuk kesihatan kita, tak baik. Jangan banyak sangat makan, kurang-kurang. Sebagai contoh. Yang baik tapi belum tentu halal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda yang kita ambil secara haram. Kambing ke baik, kita sihat lagi kan, boleh makan kambing. Tapi ambil dengan cara yang haram. Mau curi, merompak, dah, tak boleh. Jadi kita nak kena pastikan dalam hidup kita ni sumber yang pertama halal, yang kedua baik. Halal dari sudut syarak, baik dari sudut kesihatan dan juga kebaikan pada diri kita. Yang kedua, dia mengeluarkan juga perkara-perkara yang baik. Bercakap dengan percakapan yang baik, melihat dengan melihat yang baik. Sinonim perlawanan kepada lebah ini adalah lalat. Lalat ni tuan-tuan, hidup dia cari benda kotor, akhirnya dia keluarkan benda yang kotor. Betul tak?
Dia cari sampah, cari tahi, cari benda-benda hak kotor. Harinya dia keluarkan apa dia? Orang panggil apa sini? Kalau dia makan dalam lauk kita tu, dia keluar putih-putih tu. Ping tak? Ping lalak tak? Orang panggil tak? Ping lalak tak? Ya. Ha? Peng. Ping lalak. Peng lalak. Benda tu kalau masuk dalam makanan kita, tak makan dah. Betul tak? Kan tuan-tuan kacau tak makan? Dah. Baru masak gulai sekawah. Tengok-tengok ada peng lalak, lambat tutup. Pakai kawah-kawah tu buang. Oh, bisiong itu. Patutnya ambil hak bagian peng tu dah lah buang. Ni sekawah-sekawah dia buang, rugi lah pula. Nak abang kata kita makan tak pernah sebut, tak makan najis, kotor. Tak elok. Dan lama kelamaan dia akan berubah menjadi ulat. Sebab apa? Hasil daripada benda hak tak elok mengeluarkan benda hak tak elok. Lebah makan bunga-bungaan, makan tumbuh-tumbuhan yang baik, keluar madu, syifaul linnas, memberikan pengubatan kepada manusia. Yang kedua, yang ketiga, falam taksir, bila dia hinggap pada sesuatu, dia tidak mematahkan sesuatu tersebut, wala tufsid, dan dia tidak merosakkan sesuatu tersebut. Sama macam kita, jangan jadi makhluk perosak, buat serba-serbi benda yang tak elok. Pi tempat orang, benda ada je tak kena. Jadi kucah, jadi patah, jadi pecah, tak apa nak boleh duduk sebagainya. Ni sifat lebah yang perlu ada pada diri kita dengan orang yang beriman ni. Makna kata hidup ni nak kena beraluh molek. Jangan mudah sakiti orang, jangan mudah zalimi orang, jangan mudah melukai orang. Dan baliknya hidup ni kena berlemah lembut. Hidup ni dengan hidup yang baik. Tu yang pertama, tentang lebah. Satu baru binatang, masuk insya-Allah. Kita ambil yang kedua, yang terakhir malam ni insya-Allah. Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat 19. Allah cerita pasal burung. Allah cerita pasal seekor burung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengucupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Allah yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Tuan-tuan baca surah ni, pengamalan kita siap malam dah insya-Allah. Orang mengaji surah ni jangan tinggal setiap malam sebelum tidur, kerana dia penyelamat ketika mana kita berada di alam barzah. Dalam 30 ayat surah Al-Mulk ni, Allah sebut satu binatang, nama dia burung. Allah suruh kita tengok, awalam yarau ila at-tayr, adakah kamu melihat burung? Kita baca sokmo tapi kita lihat tak? Tengok ustaz, tapi tengok tak seperti mana yang Allah suruh tengok? Memang tengok burung sokmo di kawan bola burung. Dah. Kawan duk bola puyuh, kawan duk bola merpati, memang tengok semua setiap hari tengok, tapi tengok dengan cara yang Allah Taala suruh tengok dah. Tu masalah kita. Orang yang berilmu, orang yang beriman, orang yang beramal, apa yang Allah Taala cipta dia tengok supaya mendatangkan keimanan, keyakinan daripada Allah. Allah suruh kita tengok bagaimana burung terbang di atas sana. Lalu Nabi SAW menyebut di antara ciri-ciri seseorang itu layak dan masuk ke syurga Allah. Tuan-tuan nak masuk syurga tak? Semua nak masuk syurga. Kata Nabi, di antara ciri-ciri seseorang itu masuk ke syurga Allah, hatinya seperti hati seekor burung.
Allahu akbar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Kalau ada kitab Azkar Imam Nawawi ataupun Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, hadis ni ada dalam bab tawakkal ilallah. Nabi sebut yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Akan masuk syurga satu kaum, kata Nabi SAW, hati mereka seperti hati seekor burung. Allah akbar tuan-tuan. Hati seekor burung masuk syurga. Ni Allah suruh tengok, awalam yarau ila tayr. Tidakkah kamu melihat burung? Dengan burung tersebut membolehkan kamu masuk syurga Allah. Bukan benda kecil ni tuan-tuan, benda besar. Yang kita duk beribadah pagi, petang, siang, malam, duk mari solat 5 waktu di masjid, duk mari kuliah dan sebagainya, untuk apa? Untuk ambil ibadat, untuk buat saham pahala, untuk masuk syurga Allah lah. Tapi sayang, kita tak ada seperti mana hati seekor burung, belum tentu melayakkan kita masuk ke syurga Allah. Ulama menjelaskan macam mana hati seekor burung. Afidatut tayr. Dua tafsiran ulama. Sebab apa hati seekor burung ni kalau ada pada manusia, dia layak masuk syurga. Yang pertama sekali, menerusi ayat tadi ni, surah Al-Mulk ayat 19. Bagaimana burung ni dia terbang di atas, dia kembangkan sayap dia, dia kucupkan sayap dia, dia turun, dia naik, dia hinggap di dahan. Siapa yang buat semua benda tu? Allah. Confirm jelas. Ketika mana dia terbang naik dan ketika mana dia terbang turun, siapa yang memberikan peliharaan, memberikan pengawasan, memberikan penjagaan kepada dia? Dia duduk di atas tu, mungkin berlaku apa yang kemungkinan berlaku. Dia belah awal yang kerah akan mati, dia belah kapal terbang ke helikopter ke, ataupun hak duduk di bawah pemburu haram akan tembak dia. Apa yang dia fikir? Dia tak fikir apa, melainkan dia serah bulat-bulat apa yang ada di atas tu pada Allah. Benda yang di atas ni tuan-tuan lagi berisiko daripada di bawah. Kenderaan di bawah ni tuan-tuan, ada insurans, ada takaful, ada roadtax. 10 kali ganda insurans takaful hak duduk di atas tu. Sebab tu hak duduk di atas kapal terbang tuan-tuan, insurans dia lagi banyak, lagi mahal, lagi tinggi daripada hak duduk di bawah ni. Sebab resiko dia tu besar. Dah duduk di atas ni tuan-tuan, dia tak boleh pergi mana. Kalau kapal terbang tu macam MH370 lah, pelah pun tak jumpa. Sekali dia terempah, terkorban. Kalau 300 orang penumpang, passenger, 300 orang tu mati. Tak ada dah. Burung duduk di atas tu, macam mana dia yakin dia? Dia serah pada Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan. Kita tuan-tuan, serah pada Allah kehidupan kita. Kah kita serah pada pegawai peribadi kita, terserah kepada polis, serah kepada penguasaan, serah kepada makhluk Allah. Ni ajar burung pada diri kita yang pertama. Yang kedua, burung ajar kepada kita dalam satu hadis Nabi SAW, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi larzaqtum kama turzaqut tayr taqdu khisama wa taruhu bitana." Kita keluar cari rezeki. Macam mana tawakalnya kita pada Allah cari rezeki? Tidak seperti seekor burung yang cari rezeki, dia keluar tu dia tak tahu dia nak cari mana rezeki dia. Kita ada juga keluar pergi pejabat, pasca balik tiap bulan dapat gaji. Bulan ni gaji awal sikit tiap. Pasal apa? Happy New Year Cina. Dapat gaji awal, minggu lepas dapat gaji dah. Ni kita makan malam lagi, kita tahu nak makan apa? Tahu dah, sampai dah bekas belakang.
Burung dia keluar, dia tak tahu apa lagi rezeki yang dia dapat. Tapi bila dia balik qisama, paruh dia penuh, perut dia kenyang. Bukan sekadar dia kenyang, dia boleh bagi pula makan minum pada anak-anak dia. Kita keluar bekerja, sejauh mana tawakal kita pada Allah? Adakah kita mengharapkan usaha kerja buat kita saja? Kita mengharapkan modal yang kita keluarkan saja? Kita serah dengan apa yang kita ada ya, tak pernah nak fikir pada Allah, serah pada Allah, tawakal pada Allah. Tu bezanya kita dengan burung. Ni kata hati burung yang perlu kita nak kenal belajar. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cukup dengan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, apa yang berlaku pada sekeliling kita, sangat memberikan ibrah, pengajaran, iktibar, pedoman yang besar dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah, yang benar-benar yakin, besar diri, bertawakal kepada Allah. Dalam masa yang sama, manusia yang benar-benar memberikan kebaikan dan manfaat kepada manusia secara umumnya. Kerana hidup kita di dunia ini tidak hanya hubungan dengan Allah, tapi kita juga berhubungan dengan manusia. Akhlak dengan Allah pun kita jaga, akhlak dengan manusia pun kita jaga. Cukup binatang yang bernama lebah, cukup binatang yang bernama burung menjadi pengajaran dan iktibar kepada kita bagaimana hubungan keduanya dengan Allah, bagaimana hubungan keduanya dengan manusia. Teruslah mencari redha Allah, teruslah berbakti kepada manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita dengan kehidupan yang baik. Mohon maaf atas segalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, ya Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.